kandungan repository dia paling besar berbanding yang lain. Jadi sebab tu kalau kita check dekat Turnitin akan berbeza dengan tempat lain. Dan Turnitin tu lah kali ni tinggi lah. Okay. Dan seterusnya bila dah Turnitin dah compare, dia akan keluarkan laporan similarity. Dekat laporan similarity tu boleh nampak lah berapa persen similarity dia. Dan similarity tu sebenarnya kita tak boleh kata plagiarism semata-mata. Sometimes pensyarah tu sendiri kena buat satu kena menilai sendiri. Okey, kena baca sendiri sama ada okey, part ni plagiarism ke tidak. Sometimes dia tak plagiat. Okey, dia quotes dengan betul dan seterusnya. Okey, tapi sebabkan setting pensyarah pula kata perlu include perlu include quotes. Jadi waktu tu yang walaupun dia quotes dia tetap akan highlight. Okey, dekat situ pensyarah patut ambil itulah, patut buat penilaian sendiri. Okey, dekat Turnitin juga ada beberapa features tapi yang biasa digunakan untuk bagi markah. Bagi markah ni waktu PKP dulu, kan pensyarah student kena hantar melalui secara online. Jadi ada certain pensyarah dia menggunakan ni lah. Okey, ada features dia untuk bagi markah terus tu dia boleh nampak lah markah berapa, dia guna rubric semua. Dan bagi ulasan ni secara bertulis ataupun secara bersuara. Mungkin ada pensyarah dia rasa macam nak marah waktu dia datang tanda tu dia segeram, dia boleh bersuara, dia boleh rakam suara dia dan student boleh dengar dekat dalam Turnitin tu. Dan yang terbaru sekali ada pengecaman AI. Dia panggil AI writing detection. Okey, lepas tu selain tu kita sekali ada pengecaman AI, peer mark, kita ada juga untuk grammar checking. Lepas tu selain tu kita sekali ada dia nak tahu lebih lanjut tentang Turnitin tu boleh berhubung dengan kami lah. Jadi saya takkan sentuh pasal Turnitin ini secara detail lah. Okey, tapi lepas ni ujung nanti saya akan tunjuk apa yang Turnitin boleh lakukan dengan pengecaman AI. Okey, lepas tu kita pergi pada AI. AI ni bila kita cakap pasal AI ni, definition dia saya ambil daripada Rusek and Novick. Okey, dia kata the study of agent that receive percepts from the environment and perform action. Is such agent implements a function that maps percepts sequences to action and it is called the agent policy. Bila saya baca ni saya macam apa yang dia cakap sebenarnya. Okay, saya bukan budak-budak IT macam dia macam agak complicated untuk kita faham. Okey, lepas tu dia ada bagi juga, okey, Rusek and Novick ni juga bagi satu tables. Ada author yang bercakap pasal thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, acting rationally. Okey, dia compile. Tetapi bila saya baca, definition yang tepat yang rasa macam semua orang boleh faham adalah daripada pelopor itu sendiri, pelopor AI itu sendiri. Okey, iaitu Marvin Minsky. Dan Marvin Minsky ni bukan pelopor, dia bukan dia antara 4 sekawan. Okey, 4 sekawan. Marvin Minsky, John dan nanti saya tunjuk siapa lagi, 2 tu. Okay, tapi dia kata situ, the science of making machine do things that would require intelligence if done by man. Jadi berbanding yang tadi punya definition dengan definition ni, saya rasa yang ni lagi mudah untuk kita faham lah. Okay, maksud dia sains yang membuatkan machine tu boleh melakukan sesuatu yang manusia lakukan menggunakan intelligence dia. Jadi itu definition definition awal lah daripada Marvin Minsky. Okay. Jadi sejarah AI ni ada beberapa fasa. Okey, yang ni saya pun takkan terangkanlah fasa ni macam mana kan, tapi ni fasa-fasa dia lah. Daripada maturation of AI, the birth of AI, golden year, the first AI winter. The first AI winter ni maksud dia orang dah hilang interest dengan AI. Dah tak ada dah penciptaan, government pun tak bagi dana dah. Lepas tu tiba-tiba dia muncul balik, lepas tu dia jadi balik. Dia macam orang hilang interest balik. Lepas tu lalas baru muncul balik the emergence of intelligent agent dan deep learning semua tu lah. Ya, ChatGPT semua tu under deep learning. Sekarang ni kita berada di fasa 2011 hingga kini ni. Deep learning, big data and artificial general intelligence. Okey. Jadi kalau kita cerita tentang AI ni, dia adalah bermula dengan John McCarthy. Dia sepatutnya kenapa kata bermula dengan dia, sebelum dia pun dah ada dah sebenarnya, tapi dia tak panggil AI lagi. Okey, John ni yang memulakan perkataan AI. Okey, pada tahun 1955. Okey, sebelum tu yang antara yang orang berkatakan tentang AI ni adalah Turing test. Turing test tu maksud ujian dilakukan ke atas mesin untuk menilai sama ada mesin tu ataupun robot tu boleh bertingkah laku seperti manusia. Itu Turing test lah. Tapi John McCarthy ni pada tahun 1955 dia mempunyai impian. Dia nak ada satu conference mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan tertentu daripada berbagai bidang duduk dalam satu conference
membincangkan tentang mesin, satu mesin dipanggil, dia waktu tu tak official lagi tapi dipanggil artificial intelligence, AI. Okey, lepas tu dia jumpalah dengan kawan-kawan ni, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester dan Claude Shannon. Dia jumpa kawan-kawan ni dan mereka propose untuk damak sama research project kepada Rockefeller Foundation. Okey, dan Rockefeller Foundation bagi dana lah untuk diorang buat 2 bulan punya conference. Okey, melibatkan 10 orang ilmuwan. Macam mana dia buat? Setiap ilmuwan tu akan diberi tempoh masa, okey, untuk present tentang bidang diorang. Dia akan present. Okey, dan tamat pada Ogos 1956. Daripada Jun 1956 hingga Ogos 56, okey, dia tamat AI tu. Conference tu tamat. Tapi lepas tu adalah orang berkata-kata bahawa conference tu sebenarnya satu kegagalan. Dan John ni pun dia setuju. Dia kata conference tu satu kegagalan sebab 3 benda. Satu benda ialah dia tak dapat cukup dana daripada Rockefeller Foundation. Okay, Rockefeller Foundation bagi 100,000 USD saja waktu tu. Okay, dia minta lebih daripada itu. Yang kedua dia kata ahli-ahli ilmuwan ni dia tak datang untuk semua sesi. Dia datang untuk certain sesi saja. Jadi dia susah untuk menggabungkan semua orang. Ada datang minggu pertama, ada datang minggu terakhir, ada tak datang penuh. Jadi macam itulah. Okay, dan yang ketiga, yang datang-datang ni kebanyakan dia ada matlamat diorang sendiri. Dia bukan nak berkumpul untuk cipta satu produk AI, okey, atau cipta satu inovasi bersama-sama. Tak. Dia kata okey, kalau orang ni A, bidang ni dia ada kepentingan untuk research dia sendiri je. Dia tak secara berkelompok. Okey, dia individual saja. Jadi sebab tu John kata ada satu kegagalan. Tapi waktu tu keluarlah, okey, masing-masing ada keluar produk-produk sendiri, AI sendiri. Jadi antara lain inovasi-inovasinya, Eliza ni antara chatbot pertama lah. Dia tak sehebat ChatGPT, dia tak sehebat Google Bard, tapi dia antara yang pertama. Lepas tu kita ada beberapa lagi. Dan Aibo saya masukkan sebab Aibo ni antara, saya rasa kalau generasi saya dia akan ingat. Sebab Aibo ni anjing robot. Waktu saya tak tahu lah tu AI. Tapi saya tahu dia popular waktu 1999. Okay? Lepas tu rumah-rumah yang ada vacuum machine tu yang bergerak tu macam pepijat tu, Roomba adalah generasi pertama AI dia. Lepas tu Siri, lepas tu Alexa, lepas tu ada T ni juga chatbot daripada Microsoft. Tapi T ni tak lama, kejap je. Lepas tu dia hilang. Lepas tu ada DALL-E ni adik-beradik ChatGPT, tapi dia lebih kepada untuk pictures lah. Lepas tu ChatGPT pada tahun 2022. Rememory ni sekarang ni balik dari Korea. AI ni memberi kita untuk bercakap dengan orang dah meninggal. Okay, Rememory. Dia ada cara dah, cuma kita perlu dapatkan suara dia dan gambar dia. Nanti dia boleh create lah. Macam kita berborak dengan orang meninggal, tapi bukan orang meninggal tu lah, cuma suara dia sama, pergerakan dia sama. Just the AI sebenarnya. Dan Google telah keluarkan Bard. Okay, dia lebih kurang macam ChatGPT, tapi Bard ni dia lagi real time lah. Dia ikut real time. Maksud dia macam ChatGPT. Nanti kita tengok ChatGPT ni dia lebih kepada 2021 punya data ke bawah, 2021 dan ke bawah punya data. Tapi Bard ni boleh bagi data kita real time. Dan dia adalah daripada Google. Okay. Dan kalau kita search sekarang ni pun banyak lah sebenarnya, dah banyak chatbot macam ChatGPT ni yang muncul dekat pasaran. Okey. Jadi GPT dan ChatGPT. Okey. Jadi GPT ni adalah satu model AI lah, jenis transformer. Jadi jangan tanya saya lah transformer tu macam mana. Tapi dia digunakan untuk pengolahan bahasa semula jadilah. Supaya natural language processing task ni, maksud dia bila kita tanya dia boleh bagi kita satu jawab, dia boleh bagi satu conversation yang macam kita berborak dengan manusia, bukan berborak dengan mesin. Okey. Jadi bahasa yang digunakan bahasa-bahasa yang macam tak terlalu mesin. Bahasa-bahasa yang macam bila pertama kali saya guna pun saya kagum juga. Dia boleh bagi kita jawapan, sebab mula-mula saya rasa macam mungkin dia akan bagi kita jawapan macam dekat apa, kalau kita guna Google Translate sekalipun, jawapan yang kita translate tu macam tu ayat dia kan, ayat-ayat mesin. Tapi tak, ayat dia lebih natural, okay, lebih semula jadi.
Dan AI ni ada 4 version, ada 5 version setakat ni, GPT-1, GPT-2, 3, 3.5 dan 4. Yang dia lancar dulu GPT-3, lepas tu pergi pada GPT-3.5 dan seterusnya 4. 4 ni mempunyai parameter lebih besar lah, 1 trilion parameter berbanding yang lain. Parameter ni sepengetahuan saya lah, dia membolehkan untuk mesin ni, untuk ChatGPT ni memberi jawapan yang lebih banyak. Maksud dia tak terhad. Bila orang tanya dia boleh jawab. Bila orang tanya dia boleh jawab. Jadi lebih besar parameter tu, maksud dia tak kisah macam mana soalan pun, dia boleh bagi jawapan. Tapi GPT-4 ni, dia cuma ada dekat yang ChatGPT Plus lah. Siapa-siapa yang nak subscribe setakat ni. Jadi yang free tu GPT 3.5 lagi. Tapi tak ada masalah, GPT 3.5 pun dia masih lagi boleh masih lagi, maksud dia kalau kita tanya pun dia boleh jawab. Okey. Lepas tu ChatGPT ni ialah conversational artificial intelligence interface that use natural language processing which interact in a realistic way and even answer follow-up question and make mistake challenges incorrect premise and reject inappropriate request. Jadi nanti kalau siapa-siapa nak try, dia memang macam kita berborak dengan mesin sebenarnya. Okey, dan dia akan beri jawapan. Setiap kali kita tanya, dia akan jawab. Tanya, dia jawab. Dan kita boleh dan setiap kita punya perbualan tu dia boleh ada kaitan dengan satu sama lain dekat atas tu. Okey, dengan perbualan kita sebelumnya. Dilancar pada 30 November 2022, dimiliki oleh OpenAI. Dia ada 2 version lah saya kata tadi. GPT version percuma, ChatGPT Plus. ChatGPT Plus ni kalau nak subscribe, tak silap saya $20 untuk sebulan. Jadi dia punya, maksud dia punya jawapan tu lagi besar lah, lagi variety lah. Okey, berbanding GPT versi percuma. Okey, kebolehan dan limitasi. Ni saya ambil daripada dia punya tu lah. Dia punya tu sendiri, dia mengakui kebolehan dia boleh remember what user said earlier in the conversation. Katalah kita tanya dia tentang penggunaan media sosial di kalangan student, di kalangan pelajar. Okey, dia boleh jawab berkata. Lepas tu kita tanya how about kita tanya dia macam mana kalau di kalangan rakyat Malaysia. Okey, kalau ikutkan macam apa benda kita tanya, tapi dia boleh ingat. Jadi dia boleh relatekan dengan yang sebelum atas. Maksud dia kita relatekan dengan penggunaan media sosial. Lepas tu kita tanya lagi, tiba-tiba saya tanya contoh, dia bagi contoh. Okay, walaupun ayat kita tak penuh, tapi dia boleh relatekan dengan yang atas-atas conversation kita yang sebelum ini. Jadi dia punya tu, dia memang di-train macam tu lah. Okay. Lepas tu allow student to provide follow-up correction. Katalah kita tak bersetuju dengan, ada orang berkatakan bahawa ChatGPT ni memberi maklumat yang salah. Okey, dia memberi maklumat yang salah. Dia tak ada masalah. ChatGPT ni dia bila kalau salah dan kita cakap kita beritahu dia salah, dia akan beritahu, dia akan cuba review balik jawapan ni. Okey, dan dia akan terima kasih lah sebab kita beritahu. Sebab pernah berlaku di mana siapa-siapa pernah nampak lah benda ni. Ada seorang tu tanya soalan matematik. Dia saja je. Soalan tu simple matematik je. Contohnya macam 7 tambah 2 sama dengan berapa. Dia jawab 9. Tapi lepas tu orang tu kata, no, jawapannya 10. Dia kata wife dia cakap jawapannya 10. Jadi ChatGPT mengakui, dia kata dia mungkin salah. Jadi dia kata mungkin wife itu adalah betul. Dan dia kata dia akan revise balik benda tu. Dan bila hari tu saya cuba balik, dia revise. Bila saya kata situlah, saya buat balik 7 tambah 2 adalah berapa, dia kata 9, saya kata tak 10. Dia kata cikgu saya kata 10. Dia kata no, cikgu saya salah. Jadi maksud dia bila dia dah tahu benda tu, dia dah confirmkan jawapan tu, dia akan firm lah jawapan tu betul. Tapi kalau dia rasa macam, kalau kita rasa salah dan dia pun mungkin pertama kali orang provide follow up dengan dia, benda tu salah, jadi dia akan mengakui je lah. Okay, jadi boleh try benda ni. Benda ni ChatGPT sebenarnya fun jugalah untuk kita try. Kita boleh main dengan dia, berborak dengan dia kan. Kalau tak ada kerja tu, kalau tak ada macam bosan-bosan duduk rumah tu kan, cuti-cuti Sabtu Ahad tu boleh berborak dengan dia. Okay, dia boleh train to decline appropriate request. Yang ni contohnya kalau ada soalan-soalan berunsurkan rasis, soalan-soalan sensitif lah, okay, rasis, religion, benda-benda yang sensitif, dia akan tolak. Termasuklah kalau kita tanya macam nak buat bom, dia tak akan beritahu kita. Okay, dia akan tolak. Ataupun kita tanya dia macam ni kita nak download artikel percuma, dia akan tolak lah. Dia takkan
dia ditrain untuk menolak benda-benda yang melanggar undang-undang dan juga yang berunsur sensitif. Okey, secara limitation dia, dia mengaku je dia mungkin akan bagi information yang salah. Jadi sebab ni adalah mesin dan dia baru lagi, jadi kita jangan expect dia kadang-kadang terlampau banyak lah. Kadang-kadang pun memang dia akan bagi salah. Sebab apa? Sebab dia punya fakta tu terhad pada tahun 2021 sehingga 2021. Sebab tu kalau kita tanya dia siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang, dia akan bagi kita ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bila kita betulkan, nanti dia kata, dia mengakui lah, dia mungkin dia ada information setakat 2021. Lepas tu dia mungkin akan ada information yang bersifat bias. Bersifat bias tu mungkin bagi sesetengah orang tu bias, sama ada dari segi jantina, ataupun contoh kita tanya dia hubungan antara US dengan China, mungkin dia akan bias kepada US berbanding China. Jadi dia mengakui lah benda tersebut. Okey. Kebolehan dia akan itulah pemprosesan bahasa kena jadi, dia akan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang biasa yang kita gunakan, perbualan, soal jawab, penterjemahan dan perhasilan teks. Macam mana berlaku perbualan macam ni lah. Okey, contohnya saya kata good morning je, good morning. Lepas tu saya suruh dia bagi satu jenaka, satu joke. Dia bagilah. Okey, maksudnya dia boleh, kita boleh borak secara biasa saja. Okey, nanti dia akan reply. Lepas tu soal jawab, contohnya saya tanyalah apa yang berada dekat tingkat paling atas KLCC, dia jawab lah ni. Soal jawab. Lepas tu kalau kita tanya lagi contohnya saya tanya berapa yuran dikenakan untuk naik ke atas, nanti dia tahu jugalah. Okay, dia boleh jawab. Seterusnya penghasilan teks. Penghasilan teks ni maksud dia text generation. Dia boleh hasilkan teks daripada kita bagi satu statement yang ringkas, dia boleh elaboratekan benda tu jadi panjang. Yang ini yang menakutkan pensyarah lah, sebab ada student menggunakan, contohnya bagi buat essay tajuk ni. Just student masukkan tajuk tu je, dia boleh masukkan, dia boleh bagi introduction, dia boleh bagi kita isi dia, bagi contoh, kita minta contoh pun dia boleh bagi contoh. Okey. Lepas tu kalau kita minta rujukan pun dia boleh bagi rujukan. Okey, lepas kata dah bagi ni semua, dia dah generate ni, lepas kata kita minta ada rujukan, nanti dia akan senaraikan rujukan tersebut. Okey. Lepas tu penterjemahan. Kalau kita please translate, kita ambil satu tu, kita sudah translate. Dia akan translate lah. Okey, tak perlu nak buka macam Google, kena buka Google, lepas tu kena buka Google Translate, lepas tu buka ni. Ni kita boleh guna satu tempat je. ChatGPT, Google Translate. Okey, ni saya beritahu dia kebolehan dia. Bukan saya kata suruh guna, tapi dia boleh membantu kita lah untuk sesuatu perkara. Dan ChatGPT ni dia punya kebijaksanaan dia sampai lulus beberapa exam besar. Okey, exam SAT untuk masuk college dekat Amerika. Dia lulus 90%. Lepas tu dia lulus ujian medik, okey, untuk dapatkan lesen. Dia lulus ujian MBA, dan dia lulus juga ujian untuk undang-undang bar council. Tapi ada juga ujian-ujian yang digagal sekat ni, seperti ujian bahasa Inggeris, ujian English lah. Ujian English terutama sekali macam literature, dia gagal. Tapi tak ada, bagi saya itu masih lagi, itu adalah perkara biasa, sebab dia akan sentiasa update diri dia. ChatGPT ni akan update, dan kita akan nampak tak lama lagi dia akan lulus banyak lagi perkara lah. Dan kalau dah besar-besar ni pun dia boleh lulus apa lagi ya, kecil-kecil tu. Kita dah tahu dah semua ni kebolehan dia, jadi mungkin akan ada orang nampak ni something yang menakutkan. Okey, jadi apakah ChatGPT dibenarkan dalam pendidikan? Saya nak kata kat sini, ini bukan pendapat kami, bukan pendapat UPNM, bukan pendapat JTI, ataupun bukan pendapat mana-mana pihak lah. Okey, yang tu just ini pengkongsian, kita kongsikan pendapat-pendapat orang yang telah publish. Okey, sources-sources yang saya tunjuk ni, apa pendapat mereka tentang ChatGPT. Okey, jadi ada yang akan bersetuju dengan penggunaan ChatGPT dalam pendidikan, ada yang tak bersetuju. Jadi kita tengok dulu. Pada tahun 2023, 2 bulan selepas ChatGPT dilancarkan, Study.com buat tinjauan terhadap 100 orang pendidik dan 1000 orang pelajar berusia 18 tahun dan ke atas di Amerika Syarikat. Okey, mengenai
penggunaan ChatGPT. Jadi 90% pelajar pernah dengar ChatGPT tu apa. Tapi 89% dia yang pernah guna ChatGPT. Dia guna untuk apa? Biasalah untuk buat essay, buat assignment. Okey, 53% buat assignment. Lepas tu ada yang guna untuk buat quiz. Okey, buat ujian, buat quiz. Dan 22% untuk merangka kertas kerja. Jadi benda ini menggusarkan profesor-profesor sebab dia bimbang dengan kesan penipuan. Impact-impact dia lah, impact penipuan yang boleh kita dapat dari ChatGPT ni. Tetapi hanya 34 je yang mahu ChatGPT diharapkan, manakala 66% lagi menyokong penggunaan ChatGPT dalam pendidikan. Jadi siapa yang membangkang? Yang paling membangkang adalah pelajar sendiri. 72% pelajar kolej mahu ChatGPT diharamkan di kolej. Jadi sekarang ni, tapi ni adalah pada awal pengenalan ChatGPT tu. Mungkin orang tak didedahkan lagi. Okey, mungkin dia takut lagi penggunaan dia. Tapi baru-baru ni pada bulan Mac ada lagi satu, saya tak sempat nak tahu lah. Dia punya penggunaan lah tinggi dan juga yang menyokong penggunaan ChatGPT di dalam pendidikan juga semakin meningkat lah. Yang mahu mengharamkan juga semakin menurun. Yang boleh research lah dekat research terbaru diorang. Okey, yang ini antara yang membangkang. Okey, kenapa dia kata ChatGPT ni bahaya untuk pendidikan? Dia tak bagus untuk kanak-kanak. Okey, dan Noam Chomsky ni, ahli falsafah, kalau kita cek siapa yang banyak membangkang, Noam Chomsky ni paling banyak di quotes. Okey, dia kata ChatGPT ni adalah plagiarism yang berteknologi tinggi dan dia akan merosakkan education tu sendirilah. Okey, lepas tu the problem with the apps, dia akan membuatkan, Alan Singer ni mengatakan ChatGPT ni akan membuatkan manusia tak nak berfikir. Pelajar-pelajar ni kurang berfikir. Jadi dia rasakan ChatGPT ni patut dikira sebagai plagiarisme. Jadi apa yang berlaku lagi? Apa yang berlaku di negara-negara, okey, Rusia, China, Korea Utara, Cuba, Iran dan Syria, dia mengharamkan ChatGPT. Okey, dia biasalah sebab diorang ni haluan kiri sikit. Jadi diorang menyekat sikitlah kebebasan untuk mencari maklumat di kalangan rakyat mereka. Dan China sendiri dah ada satu lagi yang menyerupai ChatGPT yang dipanggil sebagai Ernie, okey, Baidu Ernie. Jadi boleh try lah juga, okey. Tapi dia biasalah dia akan lebih kepada pro China lah. Itali antara yang negara secara officialnya pernah mengumumkan bahawa dia mengharamkan ChatGPT di Itali sebab dia melanggar dia melanggar undang-undang kat sana lah untuk data protection. Jadi tapi pada bulan 4 yang lepas, Itali telah pun membenarkan semula ChatGPT untuk digunakan di Itali. Jadi setakat ni cuma-cuma yang ni lah 2, 4, 6 negara ini sahaja yang masih lagi menyekat ChatGPT. Itali dah pun menyerai putihkan. Manakala di sekolah dan juga universiti, di sekolah-sekolah di US, sekolah awam diorang dah ban. Dia tak lagi student yang guna. Okey. Di universiti setakat ni di seluruh dunia ada 2 je saya jumpa, Sciences Po dan juga RV University di France dan juga India. Maksud dia diorang memang ada satu polisi tak membenarkan student menggunakan ChatGPT. Okey. Di kalangan penerbit dan persidangan juga ada yang telah pun bertindak untuk tak membenarkan GPT digunakan lah ataupun dijadikan sebagai second author, co-author dalam tu. Antaranya ialah kalau Nature, Springer, dia tak membenarkan lah, ada beberapa jurnal tak membenarkan penggunaan ChatGPT. Jadi kita boleh check lah kepada pensyarah-pensyarah ataupun kepada staff pelajar yang ingin publish paper, semak dulu dengan publisher tersebut sama ada mereka membenarkan ChatGPT atau tidak dijadikan sources atau dijadikan co-author. Okey. Dan juga satu conference AI. Ni bukan conference yang bukan. The conference AI itu sendiri yang tak membenarkan ChatGPT digunakan dalam academic paper pada Januari lepas lah. Okey. Jadi apa-apa pun kalau nak present paper ke nak publish paper,
harap-harap boleh rujuk dengan polisi daripada publisher itu sendirilah, sama ada mereka membenarkan ataupun tidak membenarkan. Okey. Jadi bila kita ada tak membenarkan, ada juga yang membenarkan, ada yang menerima ChatGPT ni dalam dunia pendidikan. Jadi ada yang katakan macam John Gold ni, dia buat cara dia sebelum masuk tu, dia bagi topik kat student ni boleh buka ChatGPT, boleh tanya soalan, boleh tanya ikutlah, tanya pasal topik tu. Nanti masuk dalam kelas, dia akan buka untuk discussion. Jadi dekat situ ada feedback lah, ada tu. Kadang-kadang ada lecturer dia tu kan, dia complain student ni tak ada two-way communication. Bila tanya senyap je. Jadi dekat sini John Gold ni merasakan yang ChatGPT boleh membantu student untuk memahami sebelum masuk. Jadi bila dah masuk, dia akan faham, dia akan tanya, dia akan berdebat, dia akan discuss lah dalam kelas diorang. Jadi itu bagus. Ada satu lagi yang saya tertarik. Dia membandingkan Google dan juga ChatGPT. Dia kata Google, kalau student menggunakan Google, tapi tak dalamnya dia adalah daripada feedback daripada yang study.com tadi. Dia kata bila student menggunakan Google, dia dapat satu sources. Bila dia dapat satu sources tu, dia tidak, kadang-kadang student tak faham. Jadi bila tak faham, dia kena cari lain sources untuk fahamkan. Okey, jadi pencarian tu ada kala tak akan berjaya. Jadi bila tak berjaya, student akan rasa macam dia tak boleh nak memahami satu subjek tu dengan betul. Tapi dengan ChatGPT, selagi kita tak faham, kita boleh suruh dia, kita explain lagi, explain. Okey, siap bagi contoh. Kalau dah bagi contoh pun kita suruh bagi contoh. Ataupun kalau dia dah explain benda tu tapi kita tak faham, kita suruh dia bagi explain dalam bahasa yang sangat mudah. Dan dia boleh melakukan. Saya dah try dan dia boleh lakukan. Dia boleh explain dengan bahasa yang memang cukup untuk kita faham. Boleh kita faham. Okey, cuma kita sebagai manusia kena fahamlah. Kadang-kadang tu itu adalah mesin. Okey, tak ada manusia di sebalik ni untuk check balik sama ada jawapan tu betul ke tidak. Jadi kita sebagai manusia, kita tak boleh terima bulat-bulat. Kita kena nilai semula jawapan tersebut. Okey. Jadi kita boleh search lah buku-buku, kita boleh search jurnal sama ada betul tak jawapan diberikan oleh ChatGPT ni. Okey. Dan juga MQA sendiri bersetuju, okey, untuk dia kata teknologi kecerdasan ni boleh digunakan dalam itu. Kita boleh mengambil kebaikan daripada ChatGPT ni ataupun mana-mana teknologi berasaskan AI generatif ni untuk digunakan dalam pendidikan. Apa yang patut dilakukan ialah PPT perlu menyediakan panduan yang jelas. Ini saya setuju. Kita universiti kena ada pusat pengajian tinggi ni perlu ada satu panduan yang jelas. Sebab kita dah berada di bulan 5. Jadi student pun dah banyak guna. Kita kena ada satu panduan jelas, ada satu FEJB yang mengambil tanggungjawab ini untuk memanggil ahli-ahli akademik dan mungkin juga ahli bukan akademik. Mereka boleh panggil daripada PTMK yang mungkin mempunyai ilmu dalam bidang teknologi, boleh panggil daripada researcher, boleh panggil daripada pentadbir sendiri. Okey, golongan N, lepas tu skim N, skim C, skim Q, skim S sekalipun, librarian sekalipun, insyaAllah. Okey, untuk kita menyediakan satu panduan sama ada macam mana penggunaan teknologi berasaskan AI ni boleh dilakukan, boleh digunakan dalam pendidikan. Okey, kalau student nak guna tu dalam assignment sama ada boleh ke tidak. Jadi dekat situ kalau boleh guna macam mana, apa kita punya ketetapan, berapa banyak yang boleh digunakan. Okey, dekat situ kita perlu ada satu panduan yang lengkap lah. Okey, itu saya bersetujulah dengan secara tu MQA cakap kita boleh, kita patut pakai. Bagi saya AI ni bukan satu produk yang jumut. Dia akan berkembang. Okey, dia akan berkembang dan sampai satu tahap, katalah kita sekat dia sekarang, sampai satu tahap kita tak boleh sekat dah. Okey, dan kita kena tahu naluri student ni, naluri pelajar ni, dia akan cari satu inisiatif. Okey, kalau kita sekat sini, dia akan cari lubang yang lain. Dia akan cuba cari macam mana untuk menggunakannya. Itu adalah naluri manusia sendiri sebenarnya. Bukan pelajar je, manusia tu sendiri. Dia akan cuba untuk melawan arus daripada tu. Jadi kalau kita sekat sekalipun, dia akan ada cara. Dan sekali kalau kita cari pun dekat internet pun banyaklah. Okey, yang sama seperti ChatGPT. Jadi kalau kita sekat ChatGPT, ada lagi benda lain yang ada. Okey.
Jadi apa yang boleh dilakukan? Katalah student tu, kalau kita membenarkan sekalipun, kita kena tahu student tak akan tertakluk pada dia tak boleh copy 100%. Yang masalah sekarang ni student copy 100%. Dia copy 100%, dia hantar. Okey, apa yang patutnya buat dalam masa 2 minggu, dalam masa 2 minit dah siap. Okey, jadi sekarang kita patut mendidik student. Mendidik student macam mana kita nak summarizekan dia. Macam mana kita nak paraphrasekan dia, macam kita nak quoteskan dia. Okey, bila kita dapat sampai tu, kita kena summarizekan dia. Summarize dia lah kita menulis isi saja. Kita memendekkan, kita merumuskan saja. Kita ambil isi penting saja. Okey, daripada yang panjang tu, daripada conversation kita dengan ChatGPT panjang tu, kita cuma ambil isi penting saja. Okey, paraphrase pula kita mengambil isi dengan menggunakan ayat sendiri. Kita mengubah struktur ayat tersebut tanpa mengubah maksud ayat. Contoh yang selalu bagi, contohnya lah saya suka makan ayam. Okey, saya suka makan ayam. Apa yang berlaku, student suka buat, dia cuma tukar synonymkan dia. Dia buat daripada saya suka makan ayam, dia buat saya gemar makan ayam. Itu tidak mengubah struktur ayat. Paraphrase tu mengubah struktur ayat. Mengubah struktur ayat. Maksud ayat tu takkan dalam struktur yang sama. Tapi maksud dia sama. Okey, jadi student jawab, macam tu saya buat, ayam suka dimakan oleh saya. Betul atau tidak? Jawapan dia adalah salah. Kenapa salah? Walaupun struktur ayat telah berubah, tapi maksud dia pun telah berubah. Daripada saya suka makan ayam, telah menjadi ayam suka dimakan oleh saya. Kalau ayam suka dimakan oleh saya, itu bermaksud ayam tu gembira. Ayam tu gembira bila ada orang makan dia. Jadi itu dah berbeza. Jadi kalau paraphrase yang sebenarnya daripada saya suka makan ayam, kita boleh jadikan sebagai makanan kegemaran saya adalah ayam. Struktur ayat itu dah berubah, tapi maksud dia masih sama dengan yang asal. Itu adalah paraphrase. Okey. Lepas tu quoting. Quoting ni bila kita, kalau kita rasa macam saya tak ada idea saya nak paraphrase benda ni. Saya tak ada idea, saya nak paraphrase macam mana benda ni. Saya tak tahu macam mana kita nak ubah struktur ayat ni. Kita boleh quote. Okey, kita boleh quote tapi dengan syarat kita kena letak tanda petik ataupun pembuka kata, bentuk kata quotation mark pada awal dan berhujung ayat tersebut. Okey. Dekat APA, quotes ni ada dua jenis. Satu ialah simple quotes, satu lagi ialah block quotes. Simple quotes ialah quotes yang pendek. Quotes yang pendek APA, American Psychological Association, menetapkan tak lebih daripada 40 perkataan. Okey, maksudnya saya buat contoh, saya buat according to Azrai 2000, dalam bracket 2023, lepas tu saya quotes. Okey, saya letak quotation mark, saya quotes apa benda dikatakan. Okey, itu adalah tak boleh daripada 40 perkataan. Kalau daripada MLA, Modern Language Association, dengan Chicago dan juga IEEE menetapkan 3 hingga 4. Tak boleh daripada 3 hingga 4 baris. Okey, 3 hingga 4 baris, tak boleh lebih dari 3 4 baris. Itu dipanggil sebagai simple quotes. Okey. Dan satu lagi adalah block quotes. Block quotes ialah untuk quotes yang panjang, lebih daripada 40 perkataan menurut APA ataupun daripada 3 hingga 4, lebih daripada 3 4 baris menurut MLA ataupun Chicago ataupun IEEE style. Jadi apa yang perlu dilakukan, kita tak boleh buat macam tadi, according to Azrai dalam bracket 2023, lepas tu tutup, lepas tu kita quote, kita sambung ayat. Kalau long quotes ni, kita kena according to Azrai 2023, lepas tu kita kena enter. Kita kena enter, kena ada satu space, lepas tu kita kena indentkan dia, kita kena masukkan dalam, kita kena ada jarak kat tepi tu sebanyak dalam 5 cm macam tu. Okey, lepas tu kita boleh buatlah ayat panjang. Okey, block quotes ni tak digalakkan. Okey, tapi tak ada siapa pun mengatakan salah. Tapi cuma tak digalakkan. Okey, sebab kita buat assignment, kita buat tugasan, kita buat penulisan, kita nak ada idea kita sendiri. Maksud kita nak ada tulisan kita sendiri. Okey, kalau kita quote semua orang, jadi itu tak dikira macam penulisan kita lah. Okay, macam kita salin balik ayat orang. Cuma kita buat dengan cara betul, kita tak quotation mark. Okay. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut macam mana nak buat summarizing, paraphrase, quoting ni, boleh jumpa dengan pustakawan lain. Kita ada juga slot untuk macam mana mengajar summarize, paraphrase dengan quoting ni. Okay. Ni contoh-contoh dia lah. Okay, lepas kita dah quotes tu, kita kena tahu macam kita nak cite dan buat reference. Okay. Cite tu apa, reference tu apa, dan satu lagi apa itu bibliografi. Cite tu atau citation tu kita panggil in-text cite. In-text cite tu dalam teks kita, dalam teks tu kita akan letak. Kita akan letak dalam bracket. Kita akan letak dalam bracket siapa dia, koma, tahun bila. Ataupun kita akan buat
according to, macam tadi lah, according to Azrai dalam kurungan 2003. Itu panggil cite. Okey, yang ada dua kategori lah. Satu naratif tu macam according to Azrai dalam kurungan 2003. Itu naratif, lepas tu kita sambung. Ataupun kalau satu lagi kita panggil dia sebagai parenthesis, parentikel. Parentikel site tu kita bagi statement, lepas tu ujung tu kira ada bracket Azrai, 2023 tutup. Itu adalah parentikel in text. Jadi rujukan tu biasa berada di belakang. Belakang kita punya tugasan, kita punya penulisan ada kat belakang. Apa beza rujukan dengan bibliografi? Dekat Malaysia kita biasa guna rujukan. Okey. Tapi kalau kita tengok dekat buku-buku luar negara, terutama buku US, buku UK, dia akan guna reference. Dia akan guna bibliografi. Okey, apa beza dia? Rujukan ataupun reference, dia hanya apa yang kita cite. Apa yang kita cite dekat dalam teks kita tu, itu kita panggil reference. Katalah kita pernah guna buku panduan SPSS. Okey, sebab kita guna panduan SPSS untuk buat kita punya thesis, untuk kita analyse kita punya data. Tapi kita tak cite pun dekat mana-mana dalam kita punya thesis tu. Okey, cuma kita rujuk sebab kita nak guna SPSS. Kita tak cite. Kalau kita guna perkataan references, kita tak boleh masukkan buku SPSS tu dalam kita punya senarai references, senarai rujukan. Tapi kalau kita guna perkataan bibliografi, kita guna perkataan bibliografi, kita boleh masukkan buku yang kita rujuk tapi kita tak cite dalam kita punya senarai bibliografi tersebut. Okey? Itu beza dia. Rujukan hanya untuk yang kita cite saja. Bibliografi yang kita cite dan kita tak cite tapi kita rujuk, kita boleh masukkan. Jadi untuk APA, American Psychology Association ni, dekat UPNM ni kebanyakan kita guna APA. Okey, kalau siapa-siapa baca, kadang-kadang dia ada artikel mengatakan APA mengklasifikasikan AI generative ni sebagai personal communication. Okey, maksud dia kalau anda baca itu adalah version lama. Pada April tahun ni, awal April tahun ni, dia telah menetapkan bahawa AI generative tu adalah sebagai large language model. Dia kata bukan personal communication. Kenapa? Sebab personal communication kena ada manusia di sebaliknya. Maksud dia kita bercakap dengan manusia. Contohnya chatbot, kalau macam kita pergi kat Maxis punya website, ada chatbot. Okey, bila chatbot tu kadang-kadang memang dia akan bagi kita soalan-soalan yang FAQ, soalan-soalan yang biasa orang tanya. Okey, tapi kalau kita tak dapat, kalau kita minta parti dengan jawapan tu, dia akan tanya kita sama ada kita nak berhubung dengan khidmat pelanggan diorang tak nak. Okey, dan kita boleh berhubung dengan khidmat pelanggan diorang. Okay, dia akan directkan kita dengan pekerja khidmat pelanggan diorang lah. Tetapi apa berlaku dengan ChatGPT ataupun AI yang lain, kalau kita tak perhati dengan jawapan tu, dia tak akan tanya kita nak berhubung dengan siapa ke tak dekat situ. Dekat OpenAI tu tak ada. Okay, dia takkan tu, dia takkan direct. Jadi memang takkan ada communication dengan manusia langsung. Jadi dia katakan untuk APA dia meletakkan sebagai large language model. Jadi kita letak OpenAI sebagai author dia, iaitu syarikat dia, 2023. Okey, lepas tu ni lah rujukan dia macam ni. OpenAI 2023 ChatGPT. Kita just letak ChatGPT. Kalau kita guna Google Byte. Okey, lepas tu dalam bracket Feb 13 version. Feb 13 version tu boleh nampak kalau dekat kotak yang kita akan tulis soalan-soalan kita tu, dekat bawah tu akan ada version berapa. Okey, lepas tu square bracket large language model. Lepas tu chat.openai.com/chat. Yang ini, katalah kita ada banyak soalan dekat ChatGPT, kita jangan buat satu je. Tak perlu nak buat banyak-banyak rujukan. Okey, rujukan ni cuma satu je diperlukan. Lepas tu MLA ni antara yang established untuk AI generative. Sebab dia ada banyak, dia dah bagi banyak contoh. Kalau macam gambar pula macam mana, AI dari segi gambar macam kita nak cite, AI dari segi tulisan macam mana kita nak cite. Banyaklah. Okey, tapi saya ambil satu je. Kalau in text kita cuma ambil 3 perkataan saja. Tell me about. Katalah saya tanya, tell me about confirmation bias. Jadi dia cuma ambil 3 perkataan saja. Kalau saya guna kata, please define this term. Jadi lepas tu saya senarai kan term apa kan. Lepas tu kita just ambil please define this. Just 3 saja. Lepas tu rujukan dia macam mana. Lepas tu prompt ChatGPT sama version berapa OpenAI bila kita access. Lepas tu chat OpenAI. Yang ini berbeza lah. Contoh kalau kita ada soalan lain juga, kita kena masuk lagi rujukan lain. Okey, berbanding dengan APA tadi just satu je.
rujukan dia kita masukkan. Walaupun kita rujuk banyak benda, tapi satu je. Tapi untuk MLA dia kata maksud dia kalau kita buka prop baru, kita kena ada banyak rujukan dia. Jadi maksud dia ChatGPT punya rujukan boleh ada banyak, bukan satu je dalam dia punya senarai tu. Okey, untuk Chicago dan juga IEEE dia akan guna personal communication lah, dan diorang tak ada personal communication, tak akan ada rujukan, just ada in text saja. Okey, dia macam inilah. Untuk Chicago dia boleh buat secara footnotes ataupun secara dalam bracket. Okey, jadi bila orang tanya saya, jadi apa yang boleh kami buat? Katalah pensyarah-pensyarah ini membenarkan untuk student menggunakan ChatGPT dalam sebagai sumber rujukan. Okey, jadi boleh tak ataupun tak benarkanlah. Okey, kata tak benarkan ataupun benarkan, tapi kita nak tahu berapa banyak student menggunakannya tapi lepas tu tak ubah apa-apa. Jadi dekat Turnitin pada 4 April 2023, Turnitin telah memperkenalkan Artificial Intelligence Writing Detection. Okey, yang boleh diakses oleh instructor saja. Siapa yang ada akaun instructor, dia boleh akses. Akaun instructor ni akaun pensyarah lah. Okey, kita ada 3 akaun, administrator, instructor dan juga student. Administrator tu hanya saya dan Puan Subhanah je boleh akses. Lepas tu, sebab kami ada pentadbir, lepas tu kita ada instructor tu cuma pensyarah dan juga akaun student. Okey, jadi AI detection ni cuma pensyarah saja boleh dapat. Okey, ini adalah bila student dah upload, ini adalah report dia. Okey, kita panggil sebagai feedback studio. Feedback studio tu dekat sini, kalau biru ni untuk bagi feedback. Okey, student, saya kata tadi student boleh lecture, boleh marah, student boleh tulis apa benda lah, bagi feedback. Okey, dekat sini ialah percentage similarity diorang yang merah-merah ni. Okey, macam inilah. 5% tu dapat daripada Invalisia, daripada Atlantic Council dan NCBI, contoh. Okey, ETS ni untuk tengok dia punya grammar betul tak betul. Okey, English diorang, dari segi ejaan, grammar dan seterusnya. Okey, lepas tu ni download dan information. Ini adalah sebelum 4 April 2023 punya itulah paparan. Okey, dan juga student punya. Student kalau lepas 4 April pun dia punya paparan macam ni. Tak ada apa-apa kat sini kan. Tak nampak pun macam mana nak detect AI. Okey, tetapi untuk lecturer bermula pada 4 April 2023, dia akan ada satu lagi features yang ini. Boleh nampak dah AI. Maksudnya dia 100%. Dekat sini nampak macam wow, bagus student ni. 5% je. Okey, plagiarism dia 5% je. Similarity dia 5% je. Tetapi rupanya AI dia adalah 100%. Okey, jadi bila kita klik sini, automatik dia akan highlight. Ni adalah, dia akan buka Windows baru, dia akan beritahu kita lah. Ini adalah dia punya yang sama dengan AI tersebut. Kalau ada sikit tu, sikit lah dia punya highlight. Jadi kalau semua 100% tu, automatik lah daripada atas sampai bawah, dia akan highlightkan. Okey, jadi hanya pensyarah saja yang boleh nampak function ni setakat ini. Dia tak ada setting sama ada student boleh nampak ke, student tak boleh nampak ke, tak ada lagi. Okey, setakat ni memang ditetapkan pensyarah saja yang boleh nampak AI ini. Okey, Artificial Intelligence Writing Detection. Yang lain semua student memang tak boleh nampak. Jadi, ni saya kata tadi, okey, dia boleh digunakan oleh instructor. Dia, okey, katalah kita upload paper tu pada atau selepas 4 April, kita akan nampak lah AI tu. Kalau sebelum daripada 4 April tu, kalau kita nak tengok dia punya AI tu, kita perlu minta student tu untuk upload semula. Okey, so minta student tu upload semula, automatik nanti dia akan keluarlah AI tu untuk bagi tugasan sebelum 4 April. Sebab sebelum 4 April memang takkan muncul dia punya tu. Mana-mana tugasan yang dihantar sebelum 4 April memang takkan ada AI punya function tu. Okey, features tu memang tak ada. Lepas tu setakat ni boleh berfokuskan pada bahasa Inggeris saja. Dekat UPNM ni ada certain subjek membenarkan student untuk buat bahasa Melayu kan, hantar tugasan bahasa Melayu. Tapi minta maaf, setakat ni hanya bahasa Inggeris saja dia boleh detect. Kalau saya hantar dekat AI detection lain pun hanya bahasa Inggeris saja dia boleh detect. Bahasa Melayu setakat ni belum boleh detect. Tapi ChatGPT tu boleh guna bahasa Melayu. Kalau kita tanya bahasa Melayu, dia boleh jawab, tapi dia jawab bahasa Melayu Indonesia. Bukan Melayu Malaysia, bahasa Indonesia. Okey. Dan 90% daripada
paparan tu diyakini betul. Okey, kata dia kata 1% tu maksud dia keyakinan dia 90%, 98%. Tetapi apa-apa pun saya kata sini manusia diperlukan untuk buat penilaian. Sebab kita takut dia akan dapat false positive. False positive maksud dia mungkin akan bagi satu result yang tak betul sebenarnya. Sepatutnya student tu tak tiru pun, tapi sistem baca benda tu meniru sepatutnya. Jadi dia pernah test lah. Dia pernah test, memang pernah berlaku benda tu. Okey. Selain daripada Turnitin, kita ada beberapa lagi software yang percuma. Okay, GPT-0, Detector, DNG, Copilot, Content at Scale, Smoding, Zero GPT, Rightful. Jadi kadang-kadang ada student tanya saya, cik macam mana kami nak tengok berapa banyak persen kami. Sebab kami tak boleh nampak dekat AI tu, dekat Turnitin tu. Jadi diorang boleh tengok dekat sini, ChatGPT, Detector, DNG, Copilot semua ni lah. Okay, tak ada masalah. Tapi yang paling boleh bagi presenter yang tepat sebenarnya adalah GPT-0. Saya dah check GPT-0 dan Turnitin. Dia boleh bagi keputusan yang tepat untuk AI detection. Yang lain tu mungkin akan ada kesilapan sikit lah. Contohnya, okey, ni saya nak terangkan. Saya bukan nak dedahkan lah student, tapi kan kita suruh student buat paraphrase. Okey, bila buat paraphrase, bila dia kata dia ambil daripada ChatGPT, dia buat paraphrase, ada banyak tools yang bantu mereka untuk buat paraphrase. Antara yang boleh bantu mereka buat paraphrase adalah Qbot. Qbot tu bila kita masuk, dia boleh tukarkan ayat tu. Okey, dia bagi kita ayat lain. Kita paraphrase. Okey, kita paraphrase ini. Lepas tu mungkin akan ada persamaan dengan student lain lagi. Jadi apa student akan guna? Dia akan guna Hemingway. Hemingway pula akan menukar ayat tersebut daripada ayat-ayat daripada Qbot tu. Dia akan tukar ayat tersebut untuk menampakkan lebih natural, lebih macam standard student punya. Okey, ayat-ayat perkataan-perkataan yang macam kata-kata yang tak bombastik sangat. Kata-kata yang biasa kita gunakan. Jadi dekat sinilah dia banyak lagi lah tools kan student-student yang akan guna. Saya kata sebagai manusia ni kadang-kadang kita akan cari apa benda yang boleh membantu kita. Kita halang macam mana pun dia akan tetap cari. Dia akan cari jumpa juga benda-benda yang akan menghalang, yang boleh membantu diorang ni. Jadi itu bersedialah. Jadi bila kita try, kita buat daripada ChatGPT punya teks. Lepas tu kita guna Qbot untuk paraphrase, dan lepas tu kita guna Hemingway untuk tukar ayat. GPT-0 dan Turnitin dia boleh detect dengan betul, dengan tepat. Tapi yang lain, Copilot, Content at Scale semua ni dia tak dapat detect benda tu adalah daripada AI. Tapi GPT-0.me dengan Turnitin dapat detect benda tu adalah daripada AI itu sendiri. Okey, jadi mencabarlah untuk pensyarah sebenarnya. Okey, sebab student akan ada banyak cara. Jadi kita tak nak kita kena bersedia dengan benda-benda macam tu. Okey, jadi apa peranan pentadbir dalam akademik? Satu, kita kena didik lah Malaysia. Kita tak boleh nak menghukum mereka saja. Okey, katalah kita tu ChatGPT tu dah kemudahan untuk mereka. Dan adalah satu cara untuk pencarian maklumat, cara baru. Bukan lagi guna Google. Google tu mungkin kita guna, lepas tu kita kena cari banyak benda sampai kadang-kadang kita tak lupa apa kita nak. Tapi dengan ChatGPT ni, dia tanya soalan, dia boleh dapat jawapan. Tapi jawapan tu kita kena menilai sendiri sama jawapan tu betul ke tidak betul. Okey, kadang-kadang jawapan tu tidak betul lah, fakta dia tak betul. Okey, jadi kita kena nilai sendiri. Lepas tu kena menggunakan alat anti plagiarism. Macam UPNM kita ada 3,000 lesen. Okey, setakat ni kita tak ada halangan untuk pensyarah guna, untuk pelajar guna. Semua kategori daripada asasi sampai ke PhD semua boleh guna. Okey, walaupun pensyarah tersebut sabun belajar kat luar negara pun, asalkan dia warga UPNM, dia still boleh guna Turnitin kita. Kita masih lagi tak sekat lagi. Maksud dia siapa boleh guna, siapa tak boleh guna. Setakat ni boleh guna semua. Okey, siapa-siapa nak boleh jumpa dengan saya, Pocobannya ataupun pustakawan lain. Okey, lepas tu yang ni juga dikatakan macam mana kita nak tu, kita tengok balik penggunaan bahasa dalam penulisan pelajar. Ada seorang pensyarah ni, dia luar negara, pensyarah luar negara, dia jumpa saya. Dia kata senang je sebenarnya nak detect benda ni. Sebab baru-baru ni lah waktu ChatGPT ni diperkenalkan, dia kata dia tak payah tengok pun. Dia boleh tengok melalui bahasa digunakan. Dia kata dia dah duduk Malaysia ni lama, dapat dia boleh detect sebenarnya bahasa English
yang digunakan oleh orang Malaysia dan juga bahasa Inggeris yang dia copy. Jadi bila dia tengok macam tu, dia kata dia tahu dah benda tu adalah ChatGPT, adalah daripada AI sebenarnya. Dan bila AI tu dah boleh digunakan, dia check memang betul. 70% daripada student dia menggunakan ChatGPT, menggunakan AI ni. Okey, jadi dia boleh nampak lah. Jadi pensyarah pun mesti familiar dengan bahasa-bahasa yang digunakan oleh pelajar dan penulisan. Lepas tu merujuk pada sumber rujukan disertasi. Selalu rujuk ke belakang tu. Kita tengok juga, okay, kadang-kadang dia cite betul tak dia cite tu. Kadang-kadang dia tak cite ke, dia buat rujukan ke tak ke, dekat senarai rujukan dia ada ke tak ada, kita akan check kat situ. Lepas tu melihat kesilapan fakta. Macam kata tu lah, ChatGPT ni dia akan bagi fakta dia 2021 dan ke bawah saja. Okay, tapi kita ingat Google Bard dia akan bagi kita fakta real time. Sebab dia ambil daripada Google Search punya algorithm lah. Dia akan tarik dia punya data daripada Google Search. Jadi dia akan dapat real time punya fakta. Lepas tu menyimak kesalahan tata bahasa dan ejaan dan seterusnya. Saya kata tadi lah, kita boleh mewujudkan, kita perlu mewujudkan satu polisi. Kalau kita nak benarkan atau tidak benarkan sekalipun, sama ada kita nak benarkan atau tak benarkan, kita kena ada satu panduan, kita kena ada satu polisi. Macam nak guna AI dalam akademik. Dan setakat ni pun UNESCO ada panduan, EU ada panduan. Macam mana kita nak menggunakan AI itu dalam akademik. Dia boleh bagi contoh. Okay? Dia bagi contoh macam mana kita nak memvariasikan cara pembelajaran dan pengajaran dalam bilik darjah itu menggunakan AI. Jadi boleh rujuk lah. Okay? Kita akan ada webinar sekarang ni. Kita akan ada 2 webinar, Using Generative AI for Evidence-Based Academic Search pada 11 Mei 2023. Ni under Access Dunia. Dia menjemput Dominic Rossetti dan menggunakan Zoom. Dan kita dah blast email semalam. Puan Syubhaniyah dah blast email semalam, boleh check untuk registration. Lepas tu kita akan ada satu lagi, Turning In Plagiarism Prevention and AI Detection Features for Instructor. Kita akan buka untuk pensyarah saja pada 24 Mei 2023. Kita akan jemput Encik Mazlan Abdul Latif untuk menerangkan mengenai Turning In dan juga features terbaru iaitu AI detection. Okay, untuk kalau ada soalan berkaitan dengan Turning In, nak tahu lebih lanjut boleh tanya Encik Mazlan. Tapi yang ni kita akan blast kemudian lah. Kita sekarang fokus pada yang 11 Mei dulu. Lepas tu baru 24 Mei. Okay. Setakat ini saja. Kalau ada soalan, saya serahkan kembali kepada Puan Zunairah. Okey, baik. Azrai, saya tengok ramai daripada yang hadir pada hari ini di kalangan akademik pun ada. Okey, kita tengok soalannya. Boleh. Okey, kepada yang nak bertanyakan soalan secara direct dengan Cik Azrai kita pun boleh. Boleh buka webcam dan bertanya soalan. Terus. Okey. Pertanyaan daripada Datin Aniza. Kalau ini okey. Kalau translate dari bahasa lain ke bahasa lain, contoh dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu atau ke bahasa lain, adakah itu juga plagiarism? Ya, dia tak kisah kalau kita translate ke apa, sebab sekarang plagiarism ni kita mengambil idea orang lain. Okay, kita mengambil konsep, mengambil idea orang lain. Jadi kalau kita ambil idea orang lain tapi kita tak cite, itu dikira sebagai salah. Jadi nak tak kisahlah walaupun asal dia bahasa lain, kata asal dia bahasa Rusia, kita translate bahasa Melayu sekalipun. Jadi kita tetap kena bagi cite lah untuk orang yang bahasa Rusia tu, author Rusia tersebut. Soalan daripada Dr. Belinda Mary Barraj. Dia ada experience with students manipulating Turning In to reduce the plagiarism total marks. How is that done? Okay. Dia kalau dia selalu yang ini memang ada dekat Turning In tu, dia boleh exclude. Student boleh try exclude. Okey. Dia sekarang ni pensyarah, sebab tu pensyarah dia kena buka dekat dia punya account. Dekat dia punya account tu dia boleh nampak sebenarnya percentage tu tak akan menurun. Tapi kalau ada serta pensyarah, dia akan suruh student dia print report tersebut. Kalau waktu dia print tu, dekat bawah tu dia lepas dia senaraikan senarai sources yang sama dengan source lain,
Dekat bawah tu akan tulis ada notes tau. Ada notes kecil apa yang dia exclude. Dia exclude berapa persen, dia exclude code, dia exclude quotes, dia exclude reference, semua tu dah ada kat situ. Yang apa benda yang apa orang kata setting-setting yang diubah oleh student. Jadi dekat situ sebenarnya pensyarah kena alert daripada situ. Sama ada pensyarah boleh tengok dekat akaun sendiri ataupun kalau pensyarah suruh lecturer student tu print, pensyarah tu boleh tengok dekat ada notes kecil je. Note tu kecil je kat bawah tu. Dekat lepas daripada percentage dekat ujung-ujung, muka surat ujung-ujung tu. Okay. Jadi nak tak nak pensyarah memang kena alert selalu benda-benda macam ni. Saya kata student ni dia akan ada banyak cara. Kita dah tanya turning in. Boleh tak kita nak halang student untuk modify dia punya setting. Setting tu sebenarnya digunakan untuk panduan kepada student. Okey, katalah dia cuba ubah yang certain ayat ni berapa persen dia boleh dapat. Okey, tetapi itulah disalahgunakan oleh pelajar. Pelajar menggunakan tu, lepas tu bagi report daripada dia punya account tu bagi pada student, daripada pensyarah. Pensyarah pun terima je. Tapi nak tak nak sebenarnya pensyarah boleh tengok sendiri percentage dia yang sebenar tu dekat akaun pensyarah. Okey. Okey. Kemudian soalan, turning in ada dijual di luar ke? Sebab student kata mereka beli di luar untuk semak plagiarism di Shopee. Betul. Betul. Ini kita dah selalu nasihat sebenarnya. Memang dia jual. Dia jual murah je, 50 sen. Kan? 50 sen tu macam tak ada nilai sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau kita buka dekat turning in tu, kalau kita login, dia akan nampak University of apa-apa-apa. Okey, dia masalah dia akan jadi. Dia pernah jadi masalah sebenarnya. So dia ni beli dekat Shopee. Masalahnya berlaku bila setting dekat assignment tu adalah standard paper repository. Okey, standard paper repository maksudnya apa saja kita simpan, apa saja kita upload, dia akan simpan dalam repository turning in. Satu lagi setting ialah no repository. No repository tak ada masalah, apa kita upload, dia tak akan simpan. Okey, maksudnya next kita boleh guna balik, dia tak akan trace yang kita upload. Tapi yang masalahnya ni, dia guna universiti yang dia beli dekat Shopee tu, yang dah Shopee tu dah sasar dia ambil daripada universiti scan. Lepas tu, bila dia upload dekat situ dah kata dia dapat 20%. Okey, dia lulus lah 20% daripada yang ditetapkan, 20% dia dapat. Lepas tu dia try upload dekat UPNM punya account, pensyarah punya account yang under UPNM. Automatic dia akan trace jadi 100%. Mana dia trace dekat situ ada tulis submitted to university scan. Jadi bila macam tu student pun jumpa saya, cik macam saya nak delete. Saya kata saya tak boleh nak delete. Saya tak boleh nak tolong sebab saya bukan admin untuk universiti scan tu. Saya cuma admin untuk Universiti Pertanian Nasional Malaysia. Jadi nak tak nak dia kena contact admin dekat universiti tersebut. Jadi nak tak nak dia kena carilah siapa admin tersebut, kena minta dia untuk selesaikan masalah tu. Jadi itu yang jadi masalah. Nak tak nak dulu punya case, student tu kena bawa balik dia punya tu sebab dia tak tahu siapa admin untuk universiti tersebut. Saya pun tak ada senarai. Universiti pun daripada luar negara. Jadi nasihat saya, UPNM dah laburkan banyak sebenarnya. Okay? Kita dah langgan 3,000 lisen. 3,000 lisen tu cukup untuk semua orang. Jadi kalau apa tu minta pensyarah untuk create kelas, lepas tu boleh gunakan. Library ni pun ada kelas, ada create lah untuk draft, untuk check draft. Tapi untuk check draft saja. Yang seterusnya kalau nak submit yang sebenarnya kena minta pensyarah lah. Okay? Jadi jangan beli. Walaupun 50% tu nampak nilai kecil kan, tapi dia punya impact tu kita kalau ada masalah kita tak boleh nak selesaikan, kena jumpa dengan admin universiti tersebut, bukan dengan library. UPNM memang tak boleh selesaikan. Okay. Soalan nak tanya apa bagi saya ni, bagaimana nak install ChatGPT versi 4? Okay. ChatGPT versi 4 dia setakat ni dia semua kena pergi dekat chat.openai. Itulah kan dia ada punya laman web tu. ChatGPT 4 ni dia cuma untuk yang langgan, yang bayar $20 satu bulan. Itu saja. Yang tak langgan dia ada percuma. Tapi dia 3.5 saja. Okay. Dia ada versi rupanya banyak yang ni. Betul. Tapi GPT-4 tu dia lagi, jawapan dia lagi variety lah, lagi besar. M1 betul lah tu kot yang based on pada ni. Ni yang bertanya ni pun pensyarah tu. Okey.
Ada lagi ke soalan-soalan yang nak ditanya kepada Cik Azra kita? Okey, tak ada. Faham. Okay. Yang nak tanya secara direct pun boleh atau secara chat. Kita ada masa lagi dalam berapa minit lagi? Kita tengok dulu. Kalau tak ada, kalau selepas ni kalau ada yang nak bertanya secara terus dengan Cik Azrai lah, boleh hubungi Cik Azrai dan juga librarian yang saya rasa semua pun maklum siapa-siapa yang boleh dihubungi, terutamanya pensyarah-pensyarah ni lah. Memang selalunya berkawan baik lah dengan librarian kita ni. Okay. Saya mohon pada yang masih ada lagi di ruang chat kita ni, Microsoft Team ni boleh bukakan webcam untuk kita bergambar bersama-sama dengan kita punya penceramah. Terima kasih Cik Azrai dengan untuk siri syarahan pada kali ini yang saya rasa banyak memberi manfaat dan juga ada yang baru mengetahui apa itu ChatGPT. So maknanya bukan, saya rasa ramai juga daripada luar. Okay, kita dengan kiraan 3, ambil gambar ya. 1, 2, 3. Pada yang ada ambil juga gambar boleh letak juga di ruang chat kita ni ya. Saya nampak ketua pustakawan tadi pun ada hadir sama. Terima kasih Cik Zul. Dengan berakhirnya topik pada pagi ini yang disampaikan oleh Encik Azrai, maka kita tangguhkan dahulu untuk sesi siri syarahan pentadbir pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang, saya harapkan support daripada semua staf, semua keluarga UPNM untuk dengan penceramah yang akan datang dan dengan topik yang variety dan lain-lain. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, selamat Hari Raya. Dan juga kepada yang masih lagi berpuasa, sama-samalah kita dapatlah, walaupun banyak cabaran je kan, puasa 6 ni di bulan Syawal ni dengan banyaknya event-event. Mana yang nak beraya boleh beraya. Dan jangan lupa esok adalah Hari Raya Perdana UPNM. Sama-sama kita raikan. Okey, dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Azrai. Terima kasih Puan Zu. Perkasa jati diri, berilmu dan berbudi, bertekad curah bakti demi pertiwi. Kami menjunjung cita, harapan nusa bangsa, berlapis beretika, pejuang negara. Atur langkah pimpinan berbekal pengetahuan.